أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤثر، رب تمم بالخير. أما بعد. Yang dimulakan Tuan Imam Setiausaha Masjid Barisan Jawatan Kuasa, seterusnya muslimi muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatli wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Maksudnya, waqtuluhum, bunuhlah mereka. Siapa ini? Siapa yang Allah perintah supaya Nabi dan para sahabat membunuh mereka? Iaitu orang-orang yang kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah sebut sebelum ini, sebelum ayat 191, waqatilu fi sabilillah, perangilah pada jalan Allah, kerana Allah. Siapa? Allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Dalam Islam tidak boleh berperang kecuali bila kita diserang. Sebab itu Allah berkata, perangilah kerana Allah, pada jalan Allah, bukan kerana negara, bukan kerana nafsu, bukan kerana kepentingan. Siapa? Perangi siapa? Allazina yuqatilunakum, orang yang memerangi kamu. Islam tidak tegak di atas peperangan ataupun dengan pedang. Islam tegak dengan dakwah dan hikmah. Tapi bila ada orang kafir ataupun musuh menghalang gerakan dakwah Islam dan mereka memerangi orang Islam, ketika itu kita wajib memerangi mereka. Kemudian Tuhan pesan, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Bila kamu perangi musuh dan kamu bunuh mereka, jangan kamu melampaui batas. Bila dia dapat tangkap tu, kita zalim, kita seksa dia, kita potong kaki dia sebelum kita bunuh, itu haram. Kita potong telinga dia sebelum kita bunuh. Tuhan kata jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Kemudian kata Allah dalam ayat 191, waqtuluhum, perangilah mereka, iaitu orang-orang musyrikin yang memerangi kamu. Haitsu saqiftumuhum, di mana saja kamu jumpa mereka. Bila mereka memerangi kamu, perangilah mereka di mana saja kamu jumpa. Dalam rumah, di tepi jalan, di kedai, di pasar,
wa akhrijuhum, dan usir keluar mereka, haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka mengusir kamu keluar daripada tempat kamu. Kadang-kadang orang kafir datang memerangi tempat negara Islam, maka kita wajib perangi mereka, dan wajib kita keluar dia, usir dia keluar daripada tempat yang mereka usir kita. Kemudian Allah bagi tahu, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu asyaddu, lebih dahsyat daripada membunuh. Kisah ayat yang saya baca ialah tentang peperangan. Bila berlaku peperangan, mesti ada berlaku pembunuhan. Kita dengar pembunuhan, kita rasa dahsyat kan? Bunuh. Bila bunuh, mana mati? Tamat hidupnya di dunia. Bila kita dengar mati itu satu benda yang besar, tapi Allah nak bagi tahu sebenarnya ada satu lagi benda yang lebih besar daripada membunuh. Bunuh dah besar, ada satu lagi yang lebih besar daripada membunuh. Apa dia? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih bahaya, lebih menakutkan daripada membunuh. Kita tengok pembunuhan berlaku setiap hari. Kita baca berita TV, dengar berita TV, baca berita akhbar. Di mana-mana dalam internet ada je berita pembunuhan. Dan menakutkan, tambah-tambah di akhir-akhir sekarang, bukan di negara orang kafir, bukan di Amerika, bukan di Eropah, tapi di Malaysia, kadang-kadang jumpa dibunuh dalam keadaan mengerikan, dicongkel biji matanya. Kadang-kadang dibunuh dalam keadaan mayatnya dijumpai tanpa kepala. Yang terbaru di Pulau Pinang kan, dijumpai tengkorak-tengkorak kan. Bila kita baca berita tu menakutkan, tak selamat. Baru ni di Gua Musang kan, seorang wanita dibunuh dengan kejam, dikelar lehernya dan dibunuh. Di mana-mana ada pembunuhan. Tapi Tuhan beritahu dalam ayat ni, ada satu benda yang lebih dahsyat, lebih menakutkan, lebih bahaya daripada membunuh, yang ramai manusia tak perasan. Kita takut tak mati, takut, dan semua kita takut dibunuh. Tapi kita tak takut benda yang lebih bahaya daripada pembunuhan. Apa dia? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Apa fitnah itu? Apakah yang dimaksudkan dengan fitnah yang Tuhan kata lebih dahsyat, lebih bahaya, lebih besar kesannya daripada membunuh? Apakah dimaksudkan dengan fitnah? Fitnah di sini ialah ada kaitan dengan ayat sebelum itu. Kenapa Allah suruh perangi orang-orang kafir yang memerangi kita? Dan bila Tuhan kata perangi, kemudian Tuhan kata bunuh, akan berlaku kematian, akan berlaku pembunuhan. Tapi Tuhan bagi tahu kenapa kena bunuh, sebab ada benda yang lebih bahaya daripada membunuh. Kalau tak bunuh, ada satu bahaya lagi besar. Apa dia? Apa dia tu agak-agak? GST ke? Ke hudud? Sekarang kerajaan pusat sibuk dengan GST, kerajaan negeri sibuk dengan hudud kan? Tapi yang Tuhan bagi tahu ada lebih bahaya daripada GST, lebih bahaya daripada hudud, lebih bahaya, bahkan lebih bahaya daripada membunuh. Ramai orang tak hirau. Apa dia? Syirik dan kufur kepada Allah. Fitnah dalam maksud ayat ini ialah syirik dan kufur kepada Allah lebih bahaya, lebih dahsyat daripada kematian. Sebab tu Tuhan kata perangilah orang-orang kafir. Kenapa? Sebab dia syirik pada Allah. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpa, sebab mereka syirik dan kufur kepada Allah. Syirik yang mereka pegang itu lebih bahaya daripada membunuh mereka. Bunuh mereka. Boleh?
Kenapa syirik, kufur dan maksiat lebih bahaya daripada membunuh? Kenapa? Semua baca ayat ni kan, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah iaitu syirik, kufur lebih dahsyat, lebih bahaya daripada membunuh. Persoalannya kenapa? Kita tengok kematian tu dah dahsyat, rupa-rupa ada yang lebih dahsyat daripada kematian ataupun pembunuhan. Dia tak melibatkan kematian, dia tak melibatkan pembunuhan. Orang tu mungkin sihat wal afiah, orang tu mungkin kaya, mungkin senang, tapi dia syirik pada Allah, maka Tuhan kata syirik mereka itu lebih dahsyat daripada membunuhnya. Boleh? Sebab itulah orang kafir yang memerangi orang Islam, wajib kita bunuh dia. Tak boleh biar. Kenapa? Kalau kita biarkan satu benda yang lebih dahsyat daripada membunuhnya. Jadi persoalan kenapa fitnah, syirik, kufur, maksiat lebih bahaya daripada membunuh? Sebabnya ialah kalau kita membunuh, kita hanya, kalau katalah kita orang beriman, orang bunuh kita, orang tu hanya menghalang kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia sahaja. Setakat tu je. Tapi dia tak mampu menghalang kita untuk dapat kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat. Jadi bahaya membunuh setakat dunia je. Kalau orang yang dibunuh beriman kepada Allah, selepas itu dia akan bahagia selama-lamanya. Sebab itulah dalam surah Yasin kan, ada disebut tak kisah seorang lelaki yang berdakwah dan akhirnya dia dibunuh. Tapi selepas dia dibunuh, apa yang Tuhan kata kepadanya? Kita baca Yasin kan setiap minggu. Masjid ni ada baca Yasin tak? Ada? Ada. Apa kata Allah tentang lelaki ini? Bila lelaki ini mengumumkan kepada orang-orang kafir bahawa dia telah beriman, inni amantu bi rabbikum fasma'uni, aku telah beriman dengan Tuhan kamu, maka dengarlah, aku tak takut pada kamu. Maka lelaki ini pun akhirnya dibunuh. Dan bila dibunuh, sebaik saja dibunuh, dikata kepadanya waqila dukhulil jannah. Dikata pada lelaki yang beriman yang dibunuh ini, udkhul al-jannah, masuk syurga. Jadi tak ada masalah kalau membunuh, kita beriman kemudian kita dibunuh, lepas tu kita akan dapat syurga kekal abadi. Maka pembunuhan itu bukan masalah. Sebab itu kita tengok ramai sahabat Nabi dibunuh, betul tak? Umar Al-Khattab dibunuh, Uthman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in dibunuh, dan ramai lagi sahabat-sahabat dibunuh. Tapi kematian mereka adalah kematian yang mulia, tak ada masalah. Jadi mati, orang boleh halang kita daripada dapat bahagia di dunia je, tapi selepas mati tak ada siapa boleh halang kita untuk mendapat syurga, kebahagiaan yang kekal abadi. Tapi kalau syirik kepada Allah, maka syirik itu akan menghalang manusia daripada mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan di akhirat besok lagi dahsyat penderitaannya, dia akan masuk dalam neraka dan kekal abadi. Maka sebab itulah syirik itu lebih bahaya daripada membunuh. Boleh? Tapi sekarang yang mana kita lebih takut? Syirik, kufur, buat maksiat dengan dibunuh. Yang mana kita lebih takut? Kedua-dua tak takut. Saya rasalah saya rasa yang kita lebih takut ialah dibunuh. Mati dibunuh, betul tak? Sebab tu rumah kita ada grill, kita kunci, takut perompak masukkan, dan kita jaga keselamatan diri kita. Sebab apa? Kita takut diri kita dibunuh, kita takut diri kita dirompak.
Tapi pasal dosa kita tak takut. Ramai tak takut. Dia buka aurat 24 jam, dia tak rasa bersalah, tak rasa takut. Sedangkan buka aurat itu boleh membawa kepada syirik, dan kesannya lebih bahaya daripada membunuh. Dan sebab itulah kita baca dalam surah Al-Kahfi kisah seorang budak yang dibunuh, kan? Dalam surah Kahfi kisah Nabi Musa AS dengan Khidir. Ada berlaku 3 peristiwa, kan? Satu, Musa Khidir pecahkan kapal kepunyaan orang miskin. Yang kedua, Khidir membunuh budak kecil yang tak berdosa. Dan yang ketiga, Khidir tegakkan tembok anak orang yatim. Khidir betulkan tembok yang hampir tumbang kepunyaan anak yatim. Jadi tiga-tiga kisah itu banyak pengajarannya. Salah satunya ialah Khidir membunuh budak kecil. Kenapa Khidir membunuh budak kecil tu? Budak tu tak berdosa. Ialah budak kecil, mana ada dosa? Kalau dia merompak pun dia tak berdosa, sebab dia belum baligh. Kalau dia tak ada dosa, kenapa dibunuh? Kenapa ya? Sebabnya ialah kalau budak tu dibiarkan hidup, dia akan syirik pada Allah. Bila dia syirik, dia akan pengaruhi pula mak bapaknya yang beriman, dan akhirnya mak bapaknya juga akan syirik kepada Allah. Maka jalan selamat apa dia? Balik pada ayat tadi, al-qatlu al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Apa fitnah dalam kisah budak ni? Fitnahnya ialah bila dia besar, dia akan syirik kepada Allah. Dia akan syirik kepada Allah, dia akan menjadikan mak bapaknya juga syirik kepada Allah. Itu fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Maka budak itu dibunuh. Bunuh adalah yang terbaik untuk budak ni. Walaupun dia mati, walaupun dia tak hidup, walaupun dia tak sempat rasa nikmat hidup di dunia, tapi itu adalah lebih baik daripada dia syirik kepada Allah. Dia hidup, mak bapak pun sempat hidup bersama anaknya sampai anaknya besar, tapi semuanya mensyirikkan Allah. Maka mati lebih baik bagi budak ni. Maka sebab itulah Khidir bunuh budak tu. Boleh? Itu khas untuk Khidir saja. Jangan kita tengok budak je, budak ni macam nak syirik je, kita pun bunuh. Itu berdosa, kita yang akan masuk neraka. Sebab Khidir bunuh pun sebab diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Jadi nampak tak? Benda yang paling bahaya dalam hidup kita sekarang apa dia? Apa dia? Syirik, kufur dan buat maksiat. GST bahaya juga, tapi 6% je. Dan GST tak menyebabkan kita masuk neraka. Ada orang buka aurat tiap hari 24 jam. Dia yang paling kuat menentang GST, kan? GST sebenarnya ialah sebab dia ada kuasa, dia ada kerajaan, dia nak buat apa saja, kita tak boleh buat apa sebab dia ada kuasa. Tunggu je lah pilihan raya akan datang. Tak payah cakap banyak, kan? Cakap banyak pun tak ada guna. Tapi takutlah benda yang lebih dahsyat daripada GST apa dia? Dosa. Subhanallah. Hari ni orang bercakap pasal GST, tapi umat Islam buat dosa setiap hari, tak ada siapa yang cakap di radio, di TV. Tak ada. Semua menerangkan pasal GST. Sampai orang kampung pun faham apa GST. Orang kawasan pedalaman pun tahu apa itu GST. Tapi kebanyakan manusia tak tahu benda yang paling bahaya ialah kufur, syirik dan maksiat kepada Allah. Nabi kata bila kita buat maksiat, melekat satu titik hitam dalam hati kita. Dan bila kita bertaubat, Allah padamkan titik hitam. Kalau kita tak bertaubat dan kita tambah lagi satu dosa, maka akan bertambahlah titik hitam. Kalau tambah lagi dosa, setiap hari buka aurat, maka hati manusia, kata Nabi, akan ditutup,
dicop, hati manusia akan menjadi gelap dan keras, dan ketika itu iman tak akan masuk ke dalam hati orang yang sentiasa berada dalam maksiat. Itulah bahaya, itulah fitnah yang sepatut kita sedar dan kita lebih takut daripada yang selainnya. Okey? Boleh ha? InsyaAllah. Kadang-kadang kita solat lambat, itu dosa lah tu. Itulah fitnah. Yang kita baca doa dalam di ketika tahiyat akhir. Apa doa yang kita baca? Nabi kata bila kamu solat, kamu bertasyahud akhir, maka mintalah berlindung kepada Allah daripada 4 perkara ni. Kan? Apa dia? Apa dia tu? Apa dia? Allahumma inni a'udzubika min GST. Bukan. GST tak bahaya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada azab jahannam, api. Jauhkan aku daripada masuk dalam api dan tinggal dalam api dan makan pun daripada api dan baju pun daripada api. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau. Yang kedua, wa min azabi al-qabri. Aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Kita akan masuk kubur bila-bila masa. GST 1 April, kan? Tapi masuk kubur bila? Bila masuk kubur? Bila-bila masa kita boleh masuk kubur, kan? Kalau mati malam ni, mungkin pagi besok masuk kubur lah, sebelum GST lagi. Yang kita tak kecoh GST, tapi benda yang paling menakutkan azab kubur kita tak kecoh. GST 1 April, kubur bila-bila masa. Sebab tu Nabi kata selalulah baca doa minta berlindung daripada azab kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung kepada engkau wahai Tuhan daripada fitnah ketika hidup dan ketika mati. Inilah yang Tuhan kata fitnah. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah apa ni? Yang Nabi suruh kita minta berlindung. Fitnah ketika hidup dan fitnah ketika mati. Apa tu? Apa maksud fitnah ketika hidup? Iaitu kita buat maksiat, iaitu kita selalu melewatkan solat, iaitu kita tak datang solat berjemaah di masjid. Ni tak datang solat berjemaah di masjid adalah fitnah. Fitnah ketika hidup. Sebab itulah kalau zaman Nabi, Nabi nak bakar rumah orang yang tak datang solat berjemaah. Itu fitnah tu yang Nabi suruh kita minta berlindung setiap kali solat di akhir tahiyat akhir sebelum salam. Jauhkan aku daripada fitnah ketika hidup. Kita tak rasa itu adalah fitnah, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada kita dibunuh. Kadang-kadang lebih baik kita dibunuh daripada kita terus berada dalam dosa. Apa dosa kita setiap hari? Tak datang solat berjemaah, kan? Anak isteri buka aurat, anak-anak kita tak reti solat, anak-anak kita baca Quran tak betul. Itu adalah fitnah ketika hidup. Jadi jangan baca doa saja, tapi kena buat sesuatu. Kena buat sesuatu supaya kita betul-betul dijauhkan oleh Allah daripada itu fitnah juga tu. Okey. Dan yang terakhir Nabi suruh minta berlindung wa min fitnatil masiihid dajjal. Semua fitnah. Dalam doa ni, empat ni, azab kubur, azab jahannam, dan 2 lagi fitnah. Fitnah ketika hidup dan fitnah masiihid dajjal. Sama dengan ayat Al-Quran yang Tuhan kata wal fitnatu asyaddu minal qatli. Membunuh, fitnah itu, syirik, kufur dan maksiat lebih dahsyat, lebih bahaya daripada membunuh.
Dan kita tengok, saya nak ajar satu doa yang rasanya kita mungkin tak baca. Boleh buka buku ni. Buku ni tajuk dia Musibah adalah nikmat, kerana ia adalah rawatan ilahi. Dan di akhir buku ni ada doa-doa dan zikir-zikir yang sepatut kita baca, khususnya bila kita ditimpa musibah. Okey, boleh tengok buku musibah ni, muka surat 26. Boleh buka buku, ada 3 buku kan. Salah satu buku tajuknya Musibah adalah nikmat, kerana ia adalah rawatan ilahi. Buka buku musibah, muka surat 26. Okey, boleh ha? Muka surat 26. Nabi ajar pada kita satu doa yang bila kita ditimpa kesedihan, kegelisahan, hidup kita sentiasa ada ujian. Baru ni banjir, lepas banjir apa dia? Rumah tak ada. Kadang-kadang rumah ada, barang rosak. Kadang-kadang motor rosak. Kadang-kadang kereta rosak. Kadang-kadang tak ada apa pun, tapi anak pula rosak. Kan? Anak tak solat, anak buka aurat, anak degil tak dengar cakap. Jadi Nabi ajar kita, bila kita sedih, bila kita gelisah, baca doa ni. Muka surat 27 tu, ini kelebihan doa yang disebut dalam muka surat 26. Cuba tengok Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang tertimpa kegundahan dan kesedihan lalu dia berdoa dengan doa yang di atas sebelah tu. Bila dia sedih, dia gelisah, apa saja masalah menimpa dia, lalu dia baca doa ni, melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Ini janji Rasulullah. Bila kita sedih, kita baca doa ni, hilang sedih. Bila kita gelisah, hilang gelisah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ada yang bertanya, ya Rasulullah, boleh tak kita mempelajari doa ni? Sebab doa ni sedih, baca, hilang kesedihan. Kalau kegelisahan, hilang bila baca doa ni. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, boleh tak kami belajar satu persatu doa ni? Maka kata Rasulullah, ya, sudah sepatutnya orang yang mendengarnya untuk mempelajarinya. Okey. Jadi Nabi galakkan kita belajar doa ni. Mungkin kita tak pernah dengar dan kita tak pernah baca. Jadi malam ni kita cuba belajar dan fahami maksud doa ni. Muka surat 26. Jumpa. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak
aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bi fi 'ilmi al-ghaib indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa zahaba hammi. Doa ni panjang sikit, tapi dinamakan doa yang agung. Doa yang agung. Kenapa? Sebab Nabi bagi jaminan, kalau kamu sedih, kamu duka cita, kamu gelisah, kalau baca doa ni dengan penuh yakin dan penghayatan, hilang kesedihan. Cuba tengok maksud doa ni. Kita belajar, sebab Nabi kata kena belajar. Allahumma inni abduka, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba engkau. Kita mengaku di hadapan Allah kita adalah hamba dia. Bila hamba, kena buat macam hamba. Apa dia? Apa saja Allah perintah, sami'na wa ata'na. Jangan lewatkan solat, jangan buka aurat. Itu makna hamba. Allah kata cakap benda yang baik sahaja, cakap yang baik. Yang tak ada faedah, jangan duk buat masa kedai kopi kan. Saya tengok ramai yang dah lepas banjir ni duk lepak kedai kopi, duk isap rokok. Jangan. Kita kan hamba Allah. Bila hamba Allah tak boleh buat ikut suka, kena ikut Tuhan kita. Siapa dia Tuhan kita? Allah. Ini kelebihan doa ni. Dari segi maksud dia, bila kita mengaku kita hamba Allah, maka semua yang Tuhan cakap dengar. Kemudian yang kedua, Ibnu Abdika, aku juga bukan setakat hamba engkau, anak kepada hamba engkau. Siapa dia? Kita ni anak siapa? Anak bapak kita. Bapak kita pun hamba Allah. Maknanya bukan kita je hamba, 7 keturunan semua kita jenis hamba. Jangan duk sombonglah. Walaupun kaya, walaupun pangkat besar, tak. Kita 7 keturunan adalah keturunan hamba. Jangan sombong. Ni yang tak datang masjid ni sombong. Sombong kepada Allah. Yang solat lambat, sombong kepada Allah. Yang tak solat, lagi sombong kepada Allah. Jangan. Sebab kita adalah hamba, bapak kita pun hamba. Dan Ibnu Amatika, aku juga anak kepada hamba perempuan engkau, iaitu mak kita. Mak kita pun walaupun mungkin orang kaya, tapi dia tetap hamba Allah. Jadi kenapa kita nak bangga sampai tak pergi masjid, sampai solat lambat? Kenapa? Sedangkan kita semuanya adalah hamba kepada Allah. Kemudian yang keempat, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan engkau. Kan? Nasiyati biyadik. Apa maksud ayat ni? Makna kita mengaku bahawa Allah boleh buat apa saja pada kita bila-bila masa. Allah nak bagi banjir sekelip mata, Allah nak bagi hanyut rumah, Allah nak bagi hancur kereta kita, Allah nak bagi anak kita mati, Allah nak bagi kita penyakit kencing manis, Allah nak bagi kaki kita kena potong. Nasiyati biyadik, ubun-ubun aku di tangan engkau. Aku tak boleh buat apa, buat je lah, sebab aku hamba engkau. Boleh? Kemudian madin fiyya hukmuk. Cuba tengok Nabi suruh kita belajar doa ni satu-satu. Kalau tak faham, tengok pula panjang, kita tak teringin nak baca. Tapi kalau kita faham, kita akan hafal doa ni. Ada pelajar saya, bila dia faham makna ni, saya bagi minggu ni, minggu depan terus dia hafal, dia baca depan saya. Sebab apa? Sebab dia faham maksud dia. Madin fiyya hukmuk, hukum engkau akan terus berlaku pada aku. Apa maksud dia? Sebab ubun-ubun aku di tangan engkau, oleh itu segala takdir engkau akan sentiasa berlaku pada engkau. Baru ni engkau bagi banjir, itu takdir engkau. Kemudian hilang rumah, itu takdir engkau, pasti akan berlaku. Mungkin lepas ni anak aku mati, mungkin selepas ini bapa aku mati, mungkin selepas ini aku pula kena penyakit jantung. Maka hukum engkau, takdir engkau pasti akan berlaku pada aku. Aku redha dan aku terima. Adilun fiyya qada'uka, dan hukum engkau, takdir engkau adalah adil. Adil.
Ni kadang-kadang susah kita nak terima. Di mana keadilan Allah? Rumah orang miskin kena banjir, hanyut. Rumah orang kaya, harta banyak, rumah pula banyak, satu pun tak hanyut. Di mana keadilan Allah? Kadang-kadang orang tu kaya, kereta mewah 4-5 biji, anak seorang je, dan anak pula kaya, hidupnya sentiasa senang, tak pernah sakit, anak pun tak sakit. Ada pula jiran dia orang miskin, anak 10, rumah pula macam rumah setinggal, anak 10. Yang anak 10 ni adalah miskin, semuanya ada penyakit. Yang sulung penyakit jantung berlubang, yang kedua penyakit lelah, yang ketiga OKU, yang keempat pekak, yang kelima macam-macam penyakit. Sedangkan dia keluarga miskin. Yang sebelah kaya, anak seorang, semua sihat. Di mana keadilan Allah? Sepatut banjir kena kat mana? Sepatut banjir kena kat mana? Kat Kuala Lumpur kan? Tempat paling banyak maksiat di mana? Kuala Lumpur lah. Biar hanyut semua. Kelab malam, disko, panggung wayang, lorong Haji Taib kan? Biar hanyut semua. Tapi tak kena Kuala Lumpur. Yang kena kat mana? Kelantan. Orang bukan orang kaya, orang susah, menoreh getah, duduk pula di kawasan seberang sungai sana, hidup sangat-sangat susah. Saya baru datang daripada Kampung Beluk. Pernah dengar Kampung Beluk? Pernah dengar? Orang sini tak pernah dengar. Kalau orang sini tak pernah dengar, orang Kuala Lumpur lagi tak pernah dengar. Kampung Beluk, nak pergi kena jemberan sungai kan, di Kuala Geris. Rumah dia lah dhaif, kerjanya memotong getah, pendapatannya berapa? Lebih kurang RM20 satu hari. Anak nak pergi sekolah setiap hari hantar dengan bok, bahaya. Mungkin boleh terbalik, mungkin lemas. Nak pergi solat Jumaat kena jemberan sungai, susah. Tiba-tiba yang susah ni lah Allah bagi banjir, hanyut semua rumah. Lepas hanyut rumah, duduk dalam kemah pula. Yang orang Kuala Lumpur tu buat maksiat setiap hari, banglo besar, tak ada hanyut pula, tak ada banjir pula, sentiasa senang. Di mana keadilan Allah? Ini doa ni nak ajar kita ni. Adlun fiyya qada'uka. Engkau maha adil bila engkau mentakdirkan apa saja. Tapi kita nak faham di mana keadilan Allah. Subhanallah. Macam mana? Boleh jawab tak? Kalau saya tanya, yang kawan tu kaya, anak seorang, sihat walafiat, tak ada sakit. Yang sebelah dia pula miskin, anak 10, semua penyakit, gaji 500 je, tapi kos perubatan anak dia puluh-puluh ribu, gaji 500. Yang kawan sebelah gaji 50,000, anak tak sakit, sihat walafiat. Di mana keadilan Allah? Itu fitnah tu. Kalau kita silap faham, kita kata kenapa aku? Kenapa aku? Kenapa aku yang miskin, yang susah, yang anak ramai, yang rumah memang dah nak roboh, kenapa rumah itu juga dihanyutkan? Bila kita tak bersangka baik pada Allah, itu fitnah. Dan fitnah tadi Tuhan kata apa? Lebih dahsyat daripada membunuh. Subhanallah. Allah tu maha adil. Allah bukan bermakna Allah bagi kekayaan, Allah sayang pada seseorang. Dan bukan bermakna Allah bagi kemiskinan dan kesusahan, Allah benci pada hambanya. Tak. Allah bagi kaya, Allah nak uji. Allah bagi miskin, Allah nak uji. Semuanya adalah ujian. Dan ingat satu, bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi musibah. Bahkan orang yang paling banyak musibah ialah orang yang paling rapat dengan Allah, orang yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, iaitu para Nabi. Jadi Allah tu maha adil. Bila Allah sayang, Allah tak bagi kekayaan. Kenapa? Sebab bila Allah bagi kekayaan, dia semakin jauh. Allah tak nak. Jadi mungkin orang Kelantan ni, wallahu alam,
Allah nak mereka lebih dekat kepada Allah. Orang Kelantan yang miskin, yang menoreh getah, yang pendapatan ada kerja menoreh RM20 sehari, ada yang kerja kantin, pendapatan RM15 sehari, anak 4 orang. Miskin, orang macam inilah Allah bagi musibah. Kenapa? Allah nak mereka kembali kepada Allah. Ingatlah pada Allah. Biarlah kamu susah sekejap, tapi selepas ini kamu akan senang selama-lamanya. Yang orang Kuala Lumpur dia nak harta, dia nak dunia, tak apalah. Allah tu adil. Dia cari dunia, dia kejar dunia, Allah bagi apa yang dia nak. Tapi di akhirat besok, Allah tak akan bagi apa-apa. Sebab itulah bila Sayyidina Umar masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar tengok keadaan rumah Nabi begitu dhaif. Tak ada apa rumah Nabi, lebih teruk daripada rumah orang Kelantan, lebih teruk daripada rumah orang kampung Pasir Tumbuh, kampung Beluk tadi. Bahkan orang rumah kampung Beluk yang nak pergi tu kena jemberan sungai lebih baik daripada rumah Nabi. Kenapa? Rumah orang kampung Beluk ada 2 astro. Rumah Nabi 1 astro pun tak ada. Rumah orang kampung Beluk tu ada sofa, rumah Nabi tak ada sofa. Sebab itulah bila Umar masuk rumah Nabi, Umar menangis. Maka kata Nabi, ma yubkika ya Umar, apa sebab kamu menangis ni Umar? Kenapa? Ada masalah ke? Ada musibah menimpa kamu ke? Kata Umar, Al-Faris wal Rum, Parsi dan Rom, dua-dua tu raja yang kafir, yang kufur kepada Allah. Tapi mereka hidup dalam istana yang besar dan mewah, bilik puluh-puluh, katil pula tinggi. Tapi dia kufur pada Allah. Engkau ni Rasulullah, kekasih Allah, macam mana boleh macam ni yang Allah bagi pada kamu? Sepatut engkau ni kekasih Allah, Allah bagi lebih baik daripada orang yang kafir. Istana besar, bilik banyak, tilam pula empuk. Tapi tengok rumah Nabi, sofa tak ada, katil tak ada, tilam tak ada, bilik tak ada, bilik air pun tak ada. Kalau nak buang air, pergi keluar, pergi tengah padang pasir. Bila Umar tengok, Umar menangis. Nabi kata apa? Nabi kata yang Parsi dengan Rom, yang kafir tu, dia duduk dalam kemewahan, dia duduk dalam kesenangan. Sebab apa? Ulaika ujilat lahum hayatuhum fid dunya. Ulaika ujilat lahum tajibatuhum fid dunya. Nabi kata mereka ni adalah orang-orang yang Allah segerakan nikmat mereka di dunia. Allah bagi segera. Sebab apa? Di akhirat besok mereka diharamkan sedikit pun nikmat. Jadi kamu tak reda ke Umar? Mereka dapat nikmat yang mewah, tak ada banjir, tak ada apa. Tapi 70 tahun lepas tu masuk kubur, mereka diazab dan lagi dahsyat setelah masuk neraka. Adapun kita ni susah sekejap, menderita sekejap, tapi selepas kita mati sebab kita beriman, kubur kita dah mula menjadi taman syurga. Dan selepas kubur kita akan mendapat nikmat yang lagi hebat. Kamu tak reda ke Umar? Hadir tak Allah? Hadir. Allah bagi orang beriman susah sikit untuk apa? Untuk beri nikmat yang kekal abadi. Dan Allah bagi kesenangan kepada orang yang kufur kepada Allah. 50 tahun, 60 tahun senanglah kamu, tapi selepas ini kamu akan diseksa selama-lama. Itulah keadilan Allah. Jadi jangan tengok apa yang manusia dapat di dunia, jangan tengok, tapi tengoklah apa yang selepas itu. Boleh InsyaAllah. Itu maksud dia, adlun fiyya qada'uka. Engkau maha adil dalam menentukan takdir engkau kepada semua manusia. Walaupun banjir besar menimpa orang miskin dan tidak menimpa orang kaya, engkau maha adil. Wajib kita bersangka baik. Kemudian baru kita bertawassul. Tawassul dengan apa ni? Nama-nama Allah. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada engkau dengan semua nama milik engkau. Nama Allah ni ada berapa semua? Nama Allah ada berapa semua? 99. Sebenarnya bukan 99. Nama Allah banyak. Yang 99 tu yang Tuhan sebut dalam Al-Quran. Nama Allah lebih pada 99.
Berapa? Wallahu alam. Apa dalil nama Allah tu banyak? Dalam hadis ni lah, dalam doa ni. Tengok, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku mohon kepada engkau dengan nama milik engkau. Samaita bihi nafsak, sama ada engkau nama yang engkau bagi nama kepada diri engkau sendiri. Nama Allah siapa yang bagi? Siapa yang bagi nama Allah? Allah sendiri. Kita yang bagi nama mak bapak kita, tapi Allah sendiri bagi nama. Tak ada siapa yang layak memberi nama kepada Allah. Kenapa? Sebab manusia tak kenal sepenuhnya Allah. Kalau bagi nama tak lengkap, tak betul, tak tepat. Okey? Satu, nama Allah ialah satu, Allah bagi nama kepada dirinya sendiri. Yang kedua, au anzaltahu fi kitabik, ataupun yang engkau sebutkan nama engkau dalam kitab engkau, sama ada Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Dalam Quran Tuhan sebut berapa nama? 99. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun nama engkau yang engkau ajar kepada hamba engkau, iaitu melalui rasul dan para nabi. Aw ista'sarta bi fi ilmil ghaibi indak, ataupun nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi engkau. Ini nama yang Tuhan tak bagi tahu. Ada nama-nama Allah yang Allah simpan dalam ilmu ghaib, Allah tak bagi tahu pada kita. Sebab tu ulama mengatakan nama Allah sebenarnya bukan 99. 99 tu yang Allah bagi tahu, yang Allah simpan, yang Allah tak bagi tahu lagi banyak. Maka kita nak berdoa, kita bertawassul dengan semua nama Allah. Tak salah kita berdoa bertawassul dengan nama Allah. Yang salah apa dah? Bila kita berdoa, kita pergi kubur orang soleh, minta doa pada orang soleh. Ya Habib, Ya Maulana, Ya Syekh, tolong sampaikan doa saya kepada Allah. Itu syirik kepada Allah. Dan syirik itu lebih bahaya daripada membunuh. Boleh? Okey? Okey, kita tawassul dengan semua nama Allah, bukan 99. Yang Allah tak bagi tahu pun kita tawassul. Kemudian barulah kita minta doa. Punyalah panjang, belum doa lagi tu. Doanya ialah baris yang sebelum akhir tu. Apa doa dia? An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Jadilah Quran ini sebagai rabi'. Apa makna rabi'? Rabi' ni ialah musim bunga. Kita kalau tahu musim bunga, macam mana perasaan kita? Rasa nak pergi, rasa nak tengok, rasa nak duduk kat situ. Kenapa? Pemandangannya sangat cantik dan indah. Jadi kita minta pada Allah, jadilah Quran tu sebagai seperti musim bunga yang kita nak tengok, yang kita nak duduk, yang kita nak baca, yang kita nak faham, yang kita nak amalkan. Makna kalau tak baca Quran tu rasa gelisah aja. Kalau dapat baca Quran macam kita duduk di tempat yang ada musim bunga, seronok je, bahagia je. Sekarang kita rasa, kita baca Quran rasa bahagia tak? Ada rasa bahagia ke? Kau mengantuk? Mengantuk? Kalau kita pergi ke mana-mana lah, saya tak tahu di mana tempat yang ada musim bunga. Kita mungkin tak pernah pergi, saya pun tak pernah. Tapi kalau kita tengok gambar tu, cantik tak? Tengok gambar musim bunga tu sangat cantik. Tak mungkin kita mengantuk. Kalau mengantuk memang ada penyakit juga. Maka begitu juga kita minta pada Allah, jadilah Quran tu sebagaimana musim bunga. Rasa seronok je bila tengok. Dan kalau tengok, hati rasa bahagia je, rasa tenang je, rasa nak baca, rasa nak faham dan rasa nak amal. Itu makna rabi' qalbi. Tengok doa ni, Nabi kata bila kamu sedih, bila kamu gelisah, baca doa ni, hilang sedih, hilang gelisah, jadi gembira. Tapi yang kita minta apa dah? Bukan kita minta gembira, bukan kita minta hilang sedih. Yang kita minta apa dah? Jadikan Quran sebagai penyejuk hati. Apa kaitan Quran dengan sedih? Subhanallah. Sebenarnya semua masalah manusia berpunca daripada jauh daripada Al-Quran.
Bila dia tak baca Quran, hati dia pasti sedih, hati dia pasti gelisah, hati dia pasti duka cita. Semua berpunca daripada Al-Quran. Maka sebab itulah nak hilang sedih, jangan minta hilang sedih, jangan pergi tepi pantai, jangan dengar muzik, tapi mintalah antaj'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran sebagai penyejuk hatiku, biar aku rasa seronok nak selalu nak baca. Kalau boleh nak baca setiap hari, kalau boleh nak baca dan faham, kalau boleh nak baca dan nak amalkan. Okey? Wa nur sadri, dan jadilah Quran itu sebagai nur. Apa makna nur? Cahaya. Sadri, hatiku. Kita kalau duduk dalam cahaya rasa lapang tak? Beza dengan duduk dalam kegelapan. Maka begitulah kita nak Quran tu macam cahaya. Kalau duduk dalam gelap, gelisah je, takut je, risau je. Bila pasal lampu, rasa tenang je. Sebab apa? Semua kita nampak. Maka kita minta pada Allah, biarlah Quran tu macam duduk dalam cahaya je. Rasa lapang, rasa tenang, sebab semua nampak terang je. Tapi sekarang tak berlaku macam tu. Quran bukan macam cahaya. Bila baca Quran rasa, kadang-kadang rasa gelap je, mata rasa mengantuk je. Maknanya Quran belum menjadi nur. Quran belum menjadi nur. Dua, yang ketiga kita minta apa? Wajala'a huzni, jadilah Quran itu sebagai penghilang kesedihanku. Maknanya nak hilang kesedihan, kena baca dan tadabbur Al-Quran. Jangan semakin sedih, semakin dia tak baca Al-Quran. Itu tipu daya syaitan. Jangan ikut langkah syaitan. Syaitan sangat ingin kita jauh daripada Al-Quran. Selagi kita jauh daripada Quran, syaitan boleh rehat je, tak ada masalah. Kamu nak solat, solatlah. Tapi kalau sebulan tak baca Quran, setahun tak baca Quran, syaitan tak risau. Solat pun tak ada makna. Sebab Quran adalah hidayah orang yang beriman, mesti dibaca selalu dan mesti ditadabbur, dihayati maksudnya. Dan yang terakhir, wa zahaba hammi, jadilah Quran itu sebagai penghilang ataupun pelenyap kegelisahanku. Boleh? Boleh Doa ni panjang, tapi dipanggil doa yang agung daripada hadis sahih. Kadang-kadang kita baca doa panjang tapi bukan daripada hadis. Sebab itulah baca hadis yang bukan, baca doa yang bukan daripada Nabi, kita tak hilang gelisah. Contoh kita baca doa apa ni? Doa selepas salat duha tu. Kan panjang tak doa tu? Tuhan ini adalah doa engkau. Betul kan? Kau tak baca? Kemudian kalau rezekiku di laut, keluarkan. Kalau rezekiku di langit, turunkan. Ada baca tak? Oh baca? Oh baca yang tu. Sebab rezeki. Kalau yang rezekiku haram, halalkan. Panjang doa tu, tapi bukan daripada Nabi. Dia adalah doa orang-orang tarikat ataupun tasawuf. Dan Nabi tak pernah ajar kita baca doa tu selepas salat duha. Tapi orang kita baca. Yang ni Nabi ajar ni hadis sahih dan dinamakan doa agung. Dan kelebihan dia bukan rezeki, kelebihan dia lebih mahal daripada rezeki. Apa dia? Hilang kesedihan. Hati kita akan menjadi lapang. Dan bila baca Quran, seolah Quran tu menyejukkan hati kita. Ini masalah orang kita ni. Doa yang panjang lebar daripada tah siapa pun sampai pada dia hafal, dia baca. Tapi doa daripada Nabi yang sahih, yang penting, yang besar kelebihan, tak sampai pada dia. Kadang-kadang dia tahu pun dia tak teringin nak baca. Itu ada penyakit itu. Penyakit apa tu? Penyakit tidak cintakan Rasulullah. Penyakit cintakan nafsu. Apa yang nafsu suka dia buat, walaupun Nabi tak buat. Dan apa yang nafsu tak suka dia tinggal, walaupun itulah yang dibuat oleh Nabi. Ini Nabi ajar doa ni. Boleh? InsyaAllah. Jadi insyaAllah doa ni panjang, tak payah hafal. Kalau nak baca, buka buku ni, InsyaAllah. Okey, sekarang kita baca sama-sama. Allahumma
inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaib indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi. InsyaAllah masing-masing baca doa ni. Doa ni sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab kita minta supaya Quran menjadi penyejuk hati. Bila Quran selalu kita baca, kita hayati, kita tadabbur, Quran ini yang akan selamat kita dalam kubur nanti. Kubur yang sempit, yang gelap, yang menakutkan. Bila kita selalu baca Quran, bila selalu kita mentadabbur Al-Quran, Quran akan menjadi teman kita dalam kubur yang sempit dan gelap. Sebab itulah kita minta supaya Allah jadikan Quran penyejuk hati, Quran rabi'a qalbi. Masalah besar manusia yang Tuhan kata fitnah lebih dahsyat daripada membunuh, apa dia? Jauh daripada Al-Quran. Itulah bentuk-bentuk syirik kepada Allah. Dia cintakan drama, dia cintakan TV, dia tengok setiap hari. Dia cintakan kedai kopi, dia pergi setiap hari walaupun kena bayar. Dia cinta untuk berjalan ke mana-mana, dia pergi walaupun susah. Tapi pasal Quran depan mata dia free, dia tak baca. Itu penyakit, itu fitnah. Kan? Kadang-kadang seminggu tak baca Quran, dia tak rasa bersalah. Kadang-kadang sebulan dia baca Quran, tak rasa bersalah. Kadang-kadang setahun dia baca Quran, tak faham apa-apa, dia tak rasa bersalah. Itu fitnah. Dan fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Saya rasa cukup setakat ni, insya-Allah. Semoga apa yang saya sampaikan jadi panduan dalam kehidupan kita seterusnya, dan semoga bila kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita membawa benda yang paling mahal dalam hidup kita, iman, amal dan juga Al-Quran. Semoga Allah makbulkan permintaan kita untuk menjadikan Quran sebagai rabi'a qalbi, insya-Allah. Kita sama-sama tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.